Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazirul Mubin bin Jamaluddin daripada RSR 245 3A daripada grup huraikan apakah maksud epistemologi dan aksiologi. Pada kali ini saya akan menerangkan pengenalan tentang epistemologi dan aksiologi. Jom kita huraikan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Syamil Aziz bin Johari. Hari ini saya akan menerangkan tentang objektif kajian, dan tajuk yang saya dapat ialah falsafah, epistemologi dan aksiologi dalam falsafah rukun negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Talib. Saya daripada kumpulan RSR 2453A. Hari ini saya ingin membahaskan di bahagian kajian literatur. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rizal bin Muhammad Nizam. Saya akan membentangkan 4 isu pembincangan dalam kertas kerja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmi bin Zulkifli, seorang pelajar daripada Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Jadi pada hari ini saya akan cuba merumuskan kajian yang telah kami jalankan. Jadi tajuk kajian kami ialah aspek falsafah, epistemologi dan aksiologi dalam falsafah rukun negara. Sebelum saya mengungkapkan maksud-maksud tersebut, mari kita mengenali apakah itu falsafah. Falsafah boleh diungkapkan sebagai usaha ke arah mencintai, mencari, mengkaji dan menekapi sesuatu perkara dengan menggunakan kebijaksanaan dan akal fikiran untuk memperoleh keyakinan kebenaran yang hakiki. Apakah itu teori epistemologi? Epistemologi ialah teori ilmu, iaitu pelajaran atau pemerhatian tentang dasar atau asas matlamat atau tujuan, sumber dan ciri-ciri ilmu pengetahuan. Epistemologi dalam senangnya untuk kita faham ialah ilmu pengetahuan. Apakah itu aksiologi pula? Aksiologi ialah cabang ilmu yang bertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Perkataan ini berasal daripada Yunani yang berteorikan tentang nilai. Terdapat 2 komponen aksiologi, iaitu estetika bermaksud keindahan. Yang kedua ialah etika yang bermaksud membahaskan tentang masalah moral, fokus pada perilaku, normal dan istiadat yang berlaku pada komuniti di sekeliling kita. Nilai kebaikan dari tingkah laku yang penuh tanggungjawab ke atas diri sendiri, masyarakat, alam mahupun Sang Pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekianlah saja daripada saya untuk menerangkan untuk pengenalan epistemologi dan aksiologi. Saya akan memberi penyampaian ini kepada presenter yang seterusnya. Apa itu falsafah rukun negara? Yang seperti kita tahu, rukun negara ada 5: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Epistemologi adalah teori tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi juga adalah kajian tentang sifat pengetahuan, justifikasi dan rasionalisme kepercayaan. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Dalam aksiologi ada 2 komponen yang mendasar, iaitu etika dan estetika. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Saya menerangkan tentang objektif kajian. Dalam objektif kajian saya ada 4 poin, iaitu membantu manusia memahami falsafah rukun negara, membantu masyarakat bersatu padu dalam pelbagai hal, memperoleh kesedaran tentang falsafah di dalam kehidupan, dan juga
mengharapkan kejadian yang tidak diingini berlaku lagi. So, poin yang pertama, membantu manusia memahami falsafah rukun negara. Kajian ini dijalankan ialah untuk membantu manusia di muka bumi memahami dan lebih mendalami mengenai falsafah rukun negara melalui aspek epistemologi dan aspek aksiologi. Kefahaman yang dipupuk dalam bidang epistemologi dan aksiologi menyeluruh merangkumi disiplin dalam ilmu falsafah merupakan antara tujuan kajian ini dilakukan. Masyarakat perlu memahami ataupun mendalami dan mempelajari apa itu maksud 5 rukun negara tersebut. Kerana jika tidak dapat memahami ataupun mempelajari rukun negara tersebut, maka akan hilanglah moral dan cintanya kepada negara. Seperti yang kita ketahui, jika masyarakat mengamalkan falsafah rukun negara, kejadian yang tidak diingini tidak akan berlaku di dalam negara ini, seperti menghina raja, seperti tidak menghormati agama-agama yang lain, budaya-budaya yang lain. Jika kita menghormati budaya, bangsa, agama sesama yang lain, saya pasti tidak akan berlaku pergaduhan atau perselisihan faham antara berbeza agama. Anjay. Seperti yang kita tahu, falsafah rukun negara sangat penting untuk masyarakat. Falsafah ini ataupun rukun negara ini perlu dipupuk dan disematkan di dalam jiwa setiap masyarakat yang berada di dalam negara kita, maupun daripada kecil, dewasa ataupun orang warga emas. Poin saya yang kedua ialah membantu masyarakat bersatu padu dalam pelbagai hal. Saya yakin dan pasti jika seluruh masyarakat di negara ini mengamalkan sikap ataupun mendalami falsafah rukun negara tersebut, maka sifat penting diri sendiri tidak ada di antara kita di dalam masyarakat ini. Jadi pentingnya falsafah rukun negara ini bukan sahaja untuk pemimpin, bukan sahaja untuk parti politik, dan ianya menyeluruh untuk semua masyarakat yang berada di negara ini. Seterusnya, poin saya yang ketiga ialah memperoleh kesedaran tentang ilmu falsafah di dalam kehidupan. Masyarakat juga akan memperoleh kesedaran berkenaan kepentingan ilmu falsafah yang sedikit sebanyak berlaku dalam kehidupan mereka secara langsung atau tidak langsung. Ilmu falsafah ini penting bukan sahaja sesama manusia, malah perilaku manusia terhadap haiwan dan alam sekitar yang wajib dipelihara dengan baik. Falsafah rukun negara dikaitkan juga dengan kehidupan seharian kita. Maka pentingnya falsafah rukun negara ini bukan sahaja untuk masyarakat, malah untuk diri kita sendiri dan kehidupan kita sendiri. Dan seterusnya yang terakhir, poin saya ialah mengharapkan kejadian yang tidak diingini berlaku lagi. Dengan memahami falsafah rukun negara, kejadian yang tidak diingini tidak akan berulang kembali seperti waktu terdahulu. Contohnya peristiwa hitam Malaysia yang kita semua tahu pada tanggal 13 Mei 1969, iaitu perpecahan dan pergaduhan antara kaum Melayu dan Cina di Kuala Lumpur yang menyebabkan berlaku kematian dan juga pembunuhan. Hal ini kerana masa tersebut masyarakat masih tidak faham tentang kesedaran tentang ilmu falsafah yang perlu dipupuk sejak dahulu lagi.
pentingnya ilmu falsafah ini supaya masyarakat berbilang kaum di dalam negara Malaysia ini tidak akan merasakan atau mempunyai perasaan resis di antara bangsa yang lain. Setakat itu saja dari saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Duduk di rumah dan selamat Hari Raya. Terima kasih. Assalamualaikum. Seterusnya kita lanjutkan dengan bahagian kajian literatur. Rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kita sebagai umat Islam seharusnya mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengkaji ciptaan-ciptaan makhluk Allah, iaitu dengan hasil daripada kajian yang kita dapat, kita akan memperoleh, sebagai contoh, kita dapat memperoleh ilmu tentang bagaimana sistem tubuh badan itu berjalan, sistem jantung, sistem perkumuhan dan sebagainya. Iaitu hasil daripada itu, maka kita sebagai umat Islam yang matang, yang telah diberikan akal oleh Allah, seharusnya kita terus berfikiran jauh dan terus memikirkan apakah hasil ciptaan-ciptaan ini dapat mendekatkan kita sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada segi pandangan aksiologi pula, antara salah satu nilai yang dapat kita perolehi ialah sebagai seorang umat Islam, kita seharusnya mematuhi dan meninggalkan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara contoh perintah yang telah ditetapkan iaitu solat 5 waktu dan meninggalkan larangannya seperti contoh mencuri. Sekiranya ianya dapat dibendung oleh masyarakat sekeliling dan masyarakat Malaysia sendiri, maka masalah-masalah yang bakal dihadapi oleh masyarakat umum tidak akan terjadi seperti mana remaja-remaja kini terlampau sibuk dengan duniawi sehingga melupakan akhirat. Jadi, sekiranya faktor kepercayaan kepada Tuhan ini adalah penting kerana ia dapat membentuk negara yang aman dan juga tenteram. Seterusnya kita lanjutkan kepada rukun negara yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Menurut seorang ilmuwan daripada Universiti Putra Malaysia iaitu Faizan Nur Mohammed telah mengatakan bahawa kesetiaan kepada raja dan negara ini adalah disebabkan oleh sistem amalan demokrasi dan juga raja berperlembagaan di Malaysia sendiri yang mengatakan bahawa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia sendiri seharusnya menumpukan taat setia, ikhlas dan juga jujur kepada Yang di-Pertuan Agong. Manakala di peringkat negeri pula, kita seharusnya menumpukan taat setia kita kepada raja yang memerintah tanpa mengurangkan sedikit pun taat setia kita kepada Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, berkaitan dengan aksiologi pula, sekiranya prinsip ini dapat dipegang teguh oleh masyarakat, maka ianya dapat melahirkan masyarakat yang menghormati harta awam, menghormati kedaulatan negara dan juga mematuhi undang-undang. Mengikut etika pula, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong merupakan benar, dan jika sekiranya apa yang dilakukan salah, rakyat masih juga perlu untuk mengikutinya. Melalui estetika pula, Yang di-Pertuan Agong dan juga Yang di-Pertuan Negeri setiap negeri perlu menggunakan warna kuning sebagai simbol kedaulatan institusi raja berperlembagaan. Seterusnya, kita lanjutkan kepada keluhuran perlembagaan. Menurut epistemologi yang dapat daripada seorang ilmuwan, Tun Muhammad Saleh Abbas, beliau mengatakan bahawa perlembagaan ialah suatu surat atau surat cara yang mengandungi undang-undang tertinggi yang difikirkan mustahak bagi mencapai sebuah negara moden. Satu undang-undang itu akan terbatal sekiranya ianya bertentangan dengan perlembagaan. Seterusnya, kepada aksiologi pula, perlembagaan negara Malaysia ini telah digubal berasaskan semangat setia kawan dan juga kesepakatan semua kaum dan pihak di negara ini. Ini merupakan suatu kontrak sosial yang tidak boleh dipersoalkan dan digugat oleh mana-mana individu ataupun mana-mana pihak. Seterusnya, kita lanjutkan kepada rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Menurut kajian Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, kedaulatan undang-undang bermakna bahawa kerajaan dan rakyat keseluruhannya terikat oleh undang-undang dan wajib
untuk mematuhi undang-undang tersebut. Dan menurut ahli falsafah perlembagaan British iaitu AVDC, memperkenalkan juga konsep kedaulatan undang-undang dalam 3 elemen asas, iaitu pertama, ketiadaan kuasa yang dilaksanakan secara sewenang-wenangnya, keluhuran undang-undang dan juga kuasa budi bicara yang terhad. Berkaitan dengan aksiologi pula, antara petikan yang diambil daripada buku teks tingkatan 4 bab 8, secara etika, kedaulatan undang-undang menuntut rakyat negara untuk melakukan perbuatan yang betul dan tidak menyalahi undang-undang. Secara estetika pula, undang-undang negara menetapkan untuk mengikut kod etika pakaian Malaysia iaitu bersesuaian mengikut situasi dan juga menutup aurat bagi orang yang beragama Islam. Akhir sekali, iaitu rukun negara yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Menurut pakar undang-undang dan perlembagaan iaitu Dr. Abdul Aziz Bari, secara umumnya, prinsip kesopanan dan kesusilaan memberi penekanan terhadap personaliti dan tingkah laku seseorang bagi menggambarkan kebudayaan negara ini. Prinsip ini amat penting dalam konteks untuk mengekalkan keharmonian masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Penggunaan bahasa yang lembut misalnya dapat melahirkan nilai kesopanan dan saling menghormati antara satu sama lain. Individu yang hidup tanpa prinsip ini boleh diibaratkan sebagai manusia tanpa roh. Menurut aksiologi pula, di dalam arus kemodenan dan keterbukaan dunia pada masa ini, masyarakat sekaligus iaitu golongan remaja, ia lebih mengutamakan aspek kebenaran atau materialism dalam kehidupan harian mereka. Golongan ini lebih cenderung untuk mengikut perkembangan teknologi semasa dan juga budaya luar melalui media sosial. Hal ini sekaligus mengetepikan kepentingan nilai murni seperti berbudi bahasa, tolong-menolong dan hormat menghormati dalam diri dan kehidupan mereka sendiri. Sebagai seorang manusia yang sudah dewasa, seharusnya ia menjadi contoh dan teladan yang baik kepada golongan remaja dengan menjadikan prinsip kesopanan dan kesusilaan ini menjadi sebagai amalan kebiasaan. Tunjuklah sikap toleransi, kasih sayang dan hormat menghormati di tempat awam maupun media sosial supaya amalan ini terus dapat diserap oleh remaja-remaja kini untuk mereka mengikuti dan menjadi contoh yang baik pada masa hadapan. Bertemu kita lagi. Metodologi yang digunakan dalam kajian kami ialah kaedah kualitatif yang menggunakan kajian daripada falsafah para ilmuwan yang didapatkan melalui laman web secara atas talian. Yang kedua ialah kaedah kualitatif yang menggunakan laporan dan jurnal yang dikarang oleh jurnalis. Yang ketiga ialah kaedah kualitatif menggunakan artikel yang ditulis oleh para ilmuwan yang bertauliah. Kaedah-kaedah ini kami biasanya menjumpai di laman web yang berada di Malaysia kerana dia senang difahami untuk kita pelajari dan kita selidik. Untuk ada juga jika kami menggunakan buku teks tingkatan 5 untuk mencari dan menambah idea falsafah tentang epistemologi dan aksiologi. Okey. Dapatan pula, masyarakat di Malaysia kurang memahami serta menghayati rukun negara dan secara umumnya menunjukkan bahawa tahap pemahaman masyarakat adalah kurang tinggi. Tahap penghayatan terhadap rukun negara berada di tahap yang sederhana. Hal ini kerana generasi muda lebih prihatin menghayati falsafah kelima-lima rukun negara untuk memastikan rakyat Malaysia lebih bersatu padu untuk membentuk jati diri nasional dan tamadun Malaysia. Hal ini kerana setiap individu perlu mengambil tanggungjawab
sebagai rakyat Malaysia untuk memahami dan mendalami kelima-lima rukun negara. Hal ini kerana kelima-lima rukun negara ini adalah asas pembentukan masyarakat untuk menjadikan sesuatu negara tersebut aman dan damai. Sebagai contoh, kalau kita mendalami lagi falsafah rukun negara, kita dapat mengelakkan isu-isu perkauman, isu-isu agama, isu-isu pergaduhan yang melibatkan agama dan kaum, yang melibatkan makanan, yang melibatkan adat, yang melibatkan adat kepada rakyat-rakyat di Malaysia seperti India, Melayu, Cina dan lain-lain. Hal ini juga kita dapat mengelakkan peristiwa gelap di Malaysia sewaktu ketika dahulu di Kuala Lumpur, di mana pada tanggal 13 Mei kita telah digempakan dengan pergaduhan antara Melayu dan Cina. Melayu dan Cina bergaduh antara satu sama lain dan ada juga yang terbunuh dalam pergaduhan tersebut. Hal ini kerana pada waktu tersebut mereka atau masyarakat pada waktu tersebut kurang memahami falsafah rukun negara, kerana mereka bersikap tamak, selfish ataupun pentingkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, tidak bertolak ansur, masih lagi berfikiran cetek dan sebagainya. Hal ini di Malaysia pada waktu sekarang jarang berlaku, tetapi ada segelintir rakyat Malaysia yang masih mempunyai jiwa rasis terhadap kaum-kaum yang lain. Hal ini juga tidak baik untuk generasi-generasi yang akan datang, untuk menunjukkan tauladan yang baik untuk menjadikan Malaysia lebih maju setanding dengan negara-negara yang maju seperti Malaysia, seperti Jepun, Korea, Amerika dan lain-lain. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Isu perbincangan saya yang pertama ialah prinsip kepercayaan kepada Tuhan menyatakan umat Islam di Malaysia wajib mempercayai kepada Tuhan. Okey, itu sememangnya benar. Okey, tetapi jika kita lihat dengan lebih mendalam, rakyat di Malaysia sebenarnya bebas mengamalkan kepercayaan agama masing-masing. Bahkan mereka sebenarnya dibenarkan membina rumah ibadat masing-masing. Okey. Perkara ni sebenarnya tidak dilihat secara terperinci oleh sebilangan masyarakat. Okay, dan ini sebenarnya mendatangkan masalah di kemudian hari. Sebagai contohnya, kaum Melayu yang sendiri bersikap perkauman di mana mereka mengatakan hanya agama Islam saja yang layak terima di dalam negara ini. Okey. Kemudian mereka pun membuat perkara-perkara yang tidak baik seperti memusnahkan patung-patung ibadah kaum yang lain, agama yang lain. Okey, itu sebenarnya tidak baik dan mencemarkan imej agama mereka itu sendiri. Okey, kaum India dan kaum Cina mengatakan yang prinsip ini hanya boleh digunakan oleh kaum Melayu kerana kaum Melayu sahaja yang beragama Islam. Okey, sepatutnya mereka ini mendalami dan percaya yang perkara ini berlaku kerana golongan seperti inilah yang tidak mendalami dan mengetahui prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan benar. Okey, dan mereka ini anggap agama Islam ini hanya agama ini sahaja yang layak diamalkan di negara ini. Seterusnya, pembincangan saya yang kedua ialah berkenaan dengan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara.
Okey, prinsip ini dipandang ending oleh masyarakat kaum lain kerana mereka ini menganggap yang prinsip ini tidak penting dalam pembentukan sebuah negara. Okey, institusi Raja Melayu dicabar oleh kaum lain, terutamanya kaum Cina. Okey, sebenarnya institusi Raja Melayu inilah yang antara dasar yang paling penting untuk membina sebuah negara tersebut. Okey, tanpa institusi Raja Melayu ini, tidak mungkinlah kita boleh berada atas tanah ini. Okey, sebagai contoh saya berikan ialah pada baru-baru ini kerajaan kita telah bertukar pemimpin dan Perdana Menteri kita yang ketujuh iaitu Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan dan menyerahkan tugas tersebut kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan jawatan ini sebenarnya dipilih dan ditentukan oleh agung kita iaitu Sultan Abdullah kita sendiri. Okey, itu membuktikan yang institusi Raja Melayu ini mempunyai peranan yang tersendiri dan mempunyai kuasa yang mutlak dalam membentuk sebuah negara. Okey, setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur, ikhlas kepada Seri Paduka yang di-Pertuan Agong. Tetapi sebahagian pada kaum lain tidak begitu mengambil berat tentang hal ini kerana mereka ini menganggap seperti yang saya cakap tadi, memandang ending terhadap prinsip tersebut. Selain itu, perbincangan saya yang ketiga ialah prinsip kedaulatan undang-undang. Okey, prinsip ini secara kasarnya kita tengok tidak diamalkan oleh rakyat di negara ini kerana mereka ini golongan yang keras kepala dengan idea dan akal mereka sendiri. Okey, mereka menggunakan pendapat sendiri yang tidak mendapat yang tidak muafakat itu, dan mereka secara langsung memberikan ancaman kepada negara ini dan juga rakyat-rakyat negara ini. Okey, sebagai contohnya kaum Cina. Okey, kaum Cina yang memandu ketika berhayal, memandu selepas minum minuman keras, itu sepatutnya tidak berlaku kerana melalui prinsip inilah mereka patuh kepada undang-undang. Okey, dan prinsip inilah yang memberikan keselamatan kepada warga negara yang lain. Itu adalah salah satu contoh yang sering kali kita dengar dalam berita, dalam surat khabar tentang kaum ini yang memandu dalam keadaan hayal. Rakyat negara harus mengikut undang-undang yang telah ditetapkan dan telah diputuskan oleh kerajaan kerana kerajaan telah membawa, kerana sebelum undang-undang itu dikeluarkan dan diputuskan, kerajaan telah membawa undang-undang itu ke dalam parlimen untuk dibahaskan. Okey, mereka bertikam lidah di situ, mereka mengeluarkan pendapat masing-masing dan undang-undang itu sendiri melalui pelbagai proses sebelum diputuskan dan dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi amat sia-sialah usaha mereka jika kita tak patuh dan tak ikut undang-undang tersebut. Okey, golongan cetek ilmu ini tidak mengkaji secara terperinci akan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey, itu menunjukkan yang mereka ini tidak menunjukkan rasa minat terhadap undang-undang. Okey, akan tetapi jika mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan terima padahnya lah mengikut kesesuaian kepada kesalahan tersebut. Okey, pihak kuasa harus agresif, okey, dan menegaskan kepada rakyat supaya mereka mengamalkan prinsip ini. Yang keempat, bagi mengelakkan lahirnya rakyat yang tidak patuh kepada sebarang undang-undang yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali, isu bagi perbincangan saya ialah berkenaan dengan prinsip kesopanan dan kesusilaan. Okey, prinsip ini menekankan perlembagaan, personaliti dan tingkah laku seseorang. Okey, ibu bapa adalah orang yang paling berpengaruh dalam mendidik atau memberikan contoh yang baik kepada anak mereka sendiri. Okey, sikap tidak bertanggungjawab ibu bapa akan mengakibatkan kekeluargaan ini kurang kemesraan dan kurang kasih sayang. Okey, sebagai contoh saya berikan kes jenayah dalam berlakunya zina di Malaysia meningkat baru-baru ini. Okey, kes pembuangan bayi juga meningkat. Jadi perkara-perkara ini sepatutnya boleh dielakkan, okey, dengan kita memberikan didikan awal daripada usia awal mereka, di kala mereka masih muda.
Pergaulan antara rakan sebaya juga akan mempengaruhi individu. Okey, pergaulan ini yang tidak terbatas boleh membuatkan seseorang itu hilang nilai murni dalam diri. Sebagai contoh, rakan sebaya ajak untuk isap dadah. Okey, itu adalah perkara yang tidak baik, tetapi disebabkan itu ialah kawan dan dia akan terasa dipengaruh dan dia akan mula ikut perbuatan yang tidak elok tersebut. Okey, prinsip ini juga dapat memberi tahu tentang penting dan juga hormat sesama agama, bangsa dan keturunan yang lain. Okey, bermaksud kita hormat agama lain, kita hormat bangsa lain dan kita hormat keturunan lain. Okey, itu untuk menjaga perpaduan antara rakyat Malaysia. Jadi sebelum itu, kita perlu tahu apa itu falsafah dan apa itu epistemologi dan aksiologi. Jadi kita pergi kepada pengenalan semula. Sebenarnya falsafah boleh diungkap sebagai usaha ke arah mencintai, mencari, mengkaji dan menanggapi sesuatu perkara dengan menggunakan kebijaksanaan dan akal fikiran untuk kita memperoleh keyakinan dan kebenaran yang hakiki. Jadi sebenarnya bidang epistemologi dan aksiologi ini sebenarnya merupakan antara disiplin ilmu dalam ilmu falsafah. Jadi epistemologi sebenarnya merupakan teori ilmu, pelajaran atau pemerhatian tentang dasar atau asas matlamat atau tujuan ilmu pengetahuan tersebut. Manakala aksiologi pula boleh didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi sebenarnya dalam bidang aksiologi terdapat dua komponen, iaitu etika dan estetika. Okey, kita teruskan pula kepada objektif kajian. Sebenarnya objektif kajian yang telah sahabat saya bentangkan sebentar tadi ialah untuk membantu manusia di muka bumi ini untuk memahami dengan lebih mendalam mengenai falsafah rukun negara melalui aspek epistemologi dan aksiologi. Jadi saya harap tercapailah objektif tersebut. Okey, seterusnya kajian literatur pula kami mengkaji ataupun membahaskan tentang 5 asas prinsip rukun negara. Iaitu yang pertama, kita ada kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kita ada kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, kita ada keluhuran perlembagaan. Dan keempat, kedaulatan undang-undang. Dan terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Jadi dalam kelima-lima aspek yang telah kami bentangkan sebentar tadi, jelaslah bahawa setiap daripada satu aspek tersebut sangat penting untuk membantu rakyat ataupun manusia di muka bumi ini memahami sendiri tentang prinsip ataupun pegangan sesebuah kerajaan, terutamanya kerajaan Malaysia untuk 5 rukun negara yang telah dikatakan. Okey, seterusnya saya meneruskan lagi rumusan ini kepada dapatan ataupun metodologi cara untuk kami mendapatkan data ataupun info yang telah kami masukkan dalam kajian ini. Jadi kami telah melakukan ataupun menggunakan kaedah kualitatif yang menggunakan kajian daripada para falsafah ataupun para ilmuwan yang boleh didapati melalui laman web secara atas talian. Disebabkan kita sekarang mengalami masalah ataupun isu berkaitan COVID. Jadi kami mengambil inisiatif untuk melakukan secara atas talian. Seterusnya kajian ini juga menggunakan laporan dan jurnal yang dikarang oleh jurnalis. Dan yang terakhir, kami telah menggunakan kaedah mencari artikel yang ditulis oleh para ilmuwan yang bertauliah. Jadi perbincangan daripada hasil yang telah kami peroleh membincangkan bagaimana kaedah ini digunakan bagi memastikan objektif boleh dicapai. Di dalam falsafah rukun negara yang terkandung dalam prinsip kepercayaan kepada Tuhan menyatakan dari aspek epistemologi di mana umat Islam di Malaysia wajib mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pelbagai kajian dan eksperimen
pemerhatian telah dijalankan ke atas makhluk yang terdapat di atas muka bumi. Ianya bertujuan untuk mendapat maklumat, informasi yang berguna. Jadi secara dasarnya, jika dilihat lebih mendalam lagi, rakyat Malaysia sebenarnya bebas untuk mengamalkan kepercayaan agama masing-masing. Bahkan agama lain dibenarkan membina rumah ibadat, ataupun sebagai contoh masjid bagi kaum Islam, kuil bagi kaum agama Buddha, dan sebagainya. Jadi kita teruskan pada akhirnya yang boleh dirumuskan keseluruhan, sebenarnya rukun negara sangat penting kepada rakyat Malaysia, yang boleh dikatakan kini makin mengabaikan rukun negara tersebut. Rentetan beberapa peristiwa kebelakangan ini memberikan gambaran bahawa prinsip rukun negara seolah-olah sudah dilupakan serta tidak lagi relevan dalam konteks kehidupan pada hari ini. Tindakan seperti mempertikaikan kuasa Raja-Raja Melayu, kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, serta demonstrasi jalanan, protes memberikan gambaran yang jelas bahawa prinsip seperti kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang sudah tidak lagi diambil kira apabila pihak yang terbabit mengambil ataupun membuat percaturan. Jadi negara kita juga tidak sunyi dengan masalah disiplin pelajar ataupun remaja yang semakin merosot. Oleh itu, kewujudan rukun negara dalam kalangan masyarakat menjadi satu titik permulaan untuk melatih ataupun melahirkan rakyat yang lebih berguna, dan terus membuatkan Malaysia seiring dengan landasan rukun negara yang tepat. Jadi apabila rakyat Malaysia menghayati maksud rukun negara dengan sepenuhnya, maka ia memudahkan proses pentadbiran negara, kerana rakyat mula sedar tentang konsep hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit ataupun latar belakang. Sehubungan dengan itu, matlamat rukun negara dapat dicapai dengan mudah tanpa prejudis. Jadi bagi melahirkan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat yang mempunyai pelbagai kaum ataupun etnik, kita perlu memahami setiap maksud 5 prinsip rukun negara yang sangat membantu sebenarnya. Jadi kita perlu sedar bahawa setiap prinsip rukun negara ini merupakan satu pegangan yang akan sentiasa menyatukan kaum di Malaysia. Epistemologi ataupun boleh dikatakan sebagai satu idealism yang rasional boleh diaplikasikan bagi seseorang rakyat Malaysia memahami makna dan kepentingan di sebalik prinsip-prinsip rukun negara. Selain itu, dari segi aksiologi pula, masyarakat mampu menerapkan nilai etika dan estetika dalam melakukan sesuatu perkara perlu berlandaskan kepada rukun negara. Permasalahan dan pergaduhan dapat dielakkan apabila rakyat Malaysia tidak lagi mengamalkan ataupun mempercayai kata-kata yang tidak baik. Jadi akhir kata, jelaslah bahawa aspek epistemologi dan aksiologi sangat penting dalam falsafah rukun negara. Jadi itu saja daripada saya, Muhammad Najmi bin Zulkifli. Jaga kesihatan dan ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.